Kamu berjaya. TJ mula tersedar. Tak tahu suara siapa yang dia dengar tadi. Sebenarnya TJ tak ke mana-mana pun, masih berada di tempat asal, bersila dan peluk tubuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan Jin siri 176, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Sekelompok rambut di tengah umbun-umbun berwarna kemerahan berbelang putih hitam. Bila marah selalu nak garu dinding atau cakar tanah sambil keluarkan suara menderam. Dan pada masa itu, jambang yang ada di kiri kanan pipi bertukar jadi lebat dan bulu roma di muka terus muncul. Bila tidur malam, dengkurnya macam kucing nak bergaduh. Kamu berdua ada tanda-tanda yang aku sebutkan tadi? Saya tak ada. Macam mana dengan kamu, Andi? Saya tak tahu apa nak kata. Terpulanglah pada Kak Sun. Tapi beberapa ciri yang Kak Sun cakap tadi memang ada pada Andi. Dan peristiwa dekat kubur lama yang terletak di bahagian belakang rumah batu lama tu meyakinkan TJ bahawa Andi memang ada kaitan dengan keturunan manusia harimau. Memang dialah lelaki yang paling layak untuk jadi suami Mia. Walau apa pun, Andi nak sangat jumpa dengan Haji Simpul. Tapi Kak Sun kata biar dia pergi jumpa dulu. Kalau Haji setuju nak jumpa, bolehlah Kak Sun bawa jumpa dia. Tak lama kemudian Kak Sun minta diri untuk pulang ke rumah sebab Mia suruh hias meja makan untuk mereka berdua nanti. Kak Sun dah pergi, tapi mereka berdua masih berada dekat bangsal tu lagi. Masih belum buat keputusan tepat sama ada nak balik ke rumah atau terus ke rumah Mia. Akhirnya mereka buat keputusan untuk balik ke rumah Papan dulu. Seperti yang dijanjikan, tepat pukul 12.30 tengah hari, mereka berdua dah pun berada di ruang makan rumah batu lama tu. Selesai makan, mereka berbual di ruang tamu sekejap sebelum pulang ke rumah Papan. Malam ni mereka berdua akan tidur di ruang anjung rumah batu tu. Memang tak dinafikan, bila berada di ruang tamu rumah batu lama tu, macam-macam yang TJ fikirkan. Lebih-lebih lagi bila tengok beberapa barang dan perkakas antik yang ada dekat situ. Semua yang terlintas dalam kepala TJ adalah perkara yang menyeramkan. Contohnya bila tengok beberapa batang tongkat antik yang terletak atas meja khas di sudut ruang tamu. Semua kepala tongkat tu diukir dengan kepala binatang seperti singa, harimau, beruang, burung helang dan ular berkepala dua. Bahagian mata ada batu yang berkilat. Bila terkena sinar matahari kelihatan berkilau-kilau, macam bergerak kiri ke kanan. Kata Mia, semua tongkat-tongkat antik tu buatan dari luar negara. Ada dari Turki, Iran, Iraq dan China. Anehnya, orang-orang cuma kagum pada ukirannya tapi tak minat untuk simpan sebab tak ada yang minta atau nak belinya. Bila nak bagi, mereka menolak. Kalau kamu minat dengan tongkat, pilihlah dan ambillah mana yang kamu suka, kata Mia. TJ tergamam. Tak sangka yang Mia nak bagi tongkat tu. Saya tak minat dengan tongkat, jawab TJ. Tak lama lepas tu, Andi ajak TJ pulang ke rumah Papan. Dari ambang pintu, Mia pandang mereka sampai ke kaki tangga rumah Papan. Bila berada dekat muka pintu rumah Papan, Mia masih pandang mereka. Andi, kenapa Tamah? Mia renung kamu. Andi toleh ke arah Mia sambil tersenyum lalu diiringi dengan lambaian tangan. Antara mereka berdua dah tersimpul tali kasih. Begitulah TJ buat kesimpulan. Malam tu tepat pukul 12, TJ dan Andi melangkah ke anjung rumah batu. Sebelum duduk bersimpuh, TJ taburkan bunga tanjung dan cempaka di ruang anjung. Berbekalkan sedikit sebanyak cara dan petua memanggil makhluk halus, TJ suruh Andi bakar kemian. Dupa pun diusung ke setiap sudut ruang anjung, dimulai dari kiri membawa ke kanan, bergerak sebanyak 7 kali. 7 batang lilin yang dipasang menyala agak malap. Cahayanya tak dapat menguasai seluruh
seluruh kawasan ruang yang dikatakan cukup keras tu. Udara malam Jumaat terasa agak dingin. Suasana sekitar terasa amat sepi. Kemudian TJ suruh Andy duduk saling membelakangi. Ketika tangan peluk tubuh, tiba-tiba lilin terpadam sendiri. Ruang anjung jadi gelap. Salakan anjing yang memanjang dan mendayu-dayu mula kedengaran saling bersahut-sahutan. Angin malam Jumaat terasa menyentuh kulit muka. Bau kemenyan bertambah semerbak berpadu dengan bau bunga tanjung dan cempaka. Dalam suasana yang gelap gelita tu, macam-macam bunyi yang mereka dengar. TJ bertambah resah bila terasa ada benda halus yang licin dan berkaki banyak merayap atas dagu, pipi, lengan dan peha dia. Gelinya Allah je yang tahu. Bila benda-benda halus tu keluar masuk lubang hidung dan telinga membuatkan TJ rasa sesak nafas. Sama ada lipan, ular atau lipas yang merayap, TJ pun tak tahu. Semuanya terpaksa dibiarkan demi untuk bersemuka dengan penjaga rumah batu lama tu. Dah jadi peraturan masa bertafakur, apa yang merayap di badan tak boleh disentuh. Bercakap pun tak boleh. Agak lama juga mereka berada dalam gelap gelita tu, menunggu kalau ada kejadian aneh atau petunjuk gaib yang akan pertemukan mereka dengan penunggu rumah batu lama tu. Dalam keadaan tengah berfikir tu, TJ terdengar bunyi orang berdengkur. Andy dah tertidur. TJ jadi resah sebab tak boleh nak kejutkan dia walau apa cara sekalipun. Dalam gelap pekat tu, TJ terus pusatkan seluruh panca indera dan mata batin ke arah apa yang dihajati. Tapi hasilnya tak ada apa-apa. TJ terus berusaha dengan harapan penjaga rumah akan muncul. Dengan sedaya upaya, TJ arahkan panca indera dan mata hati hingga dia lupakan diri sendiri, lupakan kewujudan Andy di sisi. Tak ada apa yang dia dengar. Fikiran dan perasaan terasa kosong. Dunia bagaikan tak wujud dalam hati dan fikiran. Dalam keasyikan bersemadi tu, tiba-tiba terasa tubuh terangkat dari lantai anjung rumah batu lama secara perlahan-lahan, macam berada atas tapak tangan manusia. TJ cuba kawal supaya tak jatuh. Dalam keadaan separuh bingung dengan apa yang dialami, tubuh TJ terus diangkat semakin tinggi, dihayun ke kanan ke kiri, digerakkan ke belakang. Kemudian tubuh terus dipusing macam gasing, tapi kaki tetap dalam keadaan bersila. Tubuh TJ dicampak ke setiap penjuru ruang tamu. Tak ubah macam bola, digolek ditendang sesuka hati. Agaknya penunggu rumah ni nak ajar aku ilmu silat yang luar biasa. Kalaulah itu tujuannya, aku sedia menerimanya. Ajarlah, aku sanggup. Tapi tak ada jawapan dari penjaga rumah. Malah tubuh TJ terus dihayun, dipusing dan dicampakkan ke mana-mana saja sesuka hati. Akibatnya TJ mula pening dan bercelaru, melayang-layang macam berada di alam fantasi, di antara sedar dengan mimpi. TJ nampak cahaya berlega-lega di luar ruang anjung. Tak semena-mena cahaya itu meluru ke arah TJ, bagaikan masuk ke tubuh badan. Beberapa saat hati dan kepala TJ jadi panas, macam terbakar. Bila rasa panas hilang, macam ada kuasa yang bawa TJ keluar dari anjung rumah. Tubuh masih dalam keadaan bersila, diletakkan atas bumbung rumah batu lama tu. Terdengar bisikan di telinga, suruh terjun. Arahan tu TJ bantah dengan alasan takut. Bisikan tu datang lagi. Kalau tadi suara lelaki, kali ni suara perempuan merayu lembut dan manja. Bisikan suara perempuan tu membuatkan TJ rasa serba salah, nak patuh atau tak. Di saat sedang cari keputusan itulah, macam ada seseorang berdiri dekat belakang TJ. Dengan kaki, orang tu tolak TJ. Peliknya, TJ tak jatuh ke tanah, tapi terasa macam daun kering yang dibawa angin melayang. Semasa melayang-layang itulah TJ nampak gunung ganang, lurah, gaung, sungai dan paya di samping hutan belantara yang menghijau. Tubuh TJ bagaikan berada di atas sekeping permaidani. TJ cuba bangun dan berusaha untuk naik ke ruang anjung rumah batu lama tu, tapi tak berjaya. Setiap kali cuba masuk ke ruang tamu untuk naik ke ruang anjung rumah, tubuh TJ ditarik ke belakang. Bila dah 5-6 kali berusaha dan gagal, TJ duduk semula dan fikirkan macam mana cara yang sepatutnya dia buat. Masa TJ bangun dan menuju ke arah tangga kayu, tubuh dia dipeluk dari belakang dan terus dipikul, lalu dicampakkan ke atas rakit buluh di muara sebatang sungai. 4 batang anak sungai bertemu muara. Ramai gadis mandi berkemban dan sebahagian yang lain membasuh. Ada juga di antara mereka yang berbogel, berenang dan menyelam dengan bebas. Semuanya berkulit putih dan sebahagian kecil je yang berkulit sawo matang. Rakit yang TJ naik terus dirempuh gelombang besar dan TJ tercampak ke dalam sungai. Sedaya upaya TJ berenang ke tebing dan berusaha naik ke darat, tapi gagal. TJ bertambah bingung dan mula pasrah pada keadaan. Dalam keadaan putus asa tu, ada lelaki tua melintas dekat depan sambil bawa bungkusan. Dari tebing dia renung ke arah TJ yang terkapai-kapai dalam air. Dia terus berlalu dan hilang. TJ berusaha semula panjat tebing sungai dan kali ini TJ berjaya. Kamu berjaya.
TJ mula tersedar. Tak tahu suara siapa yang didengar tadi. Sebenarnya TJ tak ke mana-mana pun, masih berada di tempat asal, bersila dan peluk tubuh. Subhanallah, Alhamdulillah, balas Andi. Mereka saling berpandangan. Bila dah bercakap, maksudnya dah langgar pantang larang, dan usaha selanjutnya adalah kerja yang sia-sia. Pencarian untuk malam tu temui jalan buntu. TJ terus nyalakan lilin. Kita gagal, kata TJ. Andi hanya mengangguk. Andi yang disangkakan tidur tadi sebenarnya tak tidur. Habis suara dengkur siapa yang TJ dengar tadi? Aku ingat kamu tidur, Tama. Aku dengar kamu berdengkur. Kita sama-sama tak tidur, Andi. Jadi suara dengkur siapa yang kita dengar tadi? Susah nak cari jawapannya, Tama. Walau apa pun, kita sama-sama gagal. Penunggu rumah batu lama tak nak jumpa kita, atau penunggu tu memang tak ada. Kita cuba lagi, Andi. Andi beritahu antara sedar dan tak sedar seperti yang TJ alami tadi. Dia didatangi oleh seorang gadis Cina berambut panjang. Wajahnya sangat cantik. Dari cara dia berpakaian menunjukkan dia dari golongan mewah. Dengan wajah manis, Andi menyapa dan nak berkenalan. Gadis cantik tu dengan penuh sopan menolak untuk berkenalan dengan Andi. Awak bukan mahu berkenalan, ada tujuan lain. Maksud awak? Tujuan sebenar awak nak bertanya tentang keluarga saya, tentang orang yang jaga kawasan rumah ni. Minta maaf, saya sibuk. Saya tak bermaksud begitu. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.